Memang Batu. Terima kasih Pengerusi. Ada beberapa perkara yang saya ingin bawa. Pertama sekali ini berkenaan dengan rumah kos rendah. Pertama sekali di kawasan saya masih banyak tempat-tempat yang peneroka-peneroka yang masih menunggu pembagian rumah kos rendah. Kerajaan telah menetapkan 2012 sebagai dasar setinggan sifar, tapi saya nampaknya rancangan ini masih jauh ke belakang, khususnya di kawasan Batu, Kampung Railway yang dibawa projek YTL ini. Sampai hari ini pemaju belum lagi mencapai melaksanakan janjinya untuk memberi rumah kos rendah kepada penduduk-penduduk Kampung Railway yang telah lama, sekurang-kurangnya 40 hingga 50 tahun duduk di kawasan itu. Nampaknya pemaju telah memesong daripada rancangan yang awal, iaitu ada rumah kos rendah dan rumah kos sederhana untuk penduduk-penduduk asli di sana. Nampaknya tujuan pemaju hanya keluarkan penduduk-penduduk asal dan digantikan dengan pembangunan yang merupakan bangunan kos mewah. Itu menjadi satu masalah besar bagi mereka. Kedua juga Kampung Tanah Lapang. Mereka menduduki satu kawasan yang pada mulanya dikatakan adalah Green Lung. Selepas menerima notis pengosongan kawasan, kita dapati kawasan itu telah diisytiharkan atau gazet sebagai kawasan komersial, dan kita tidak tahu siapa pemajunya. Oleh itu mereka pun tidak ada target untuk sasaran untuk berunding, dan sehingga hari ini masalah ini tidak berselesaian. Rumah panjang di Sentul. Rumah panjang sepatutnya maksudnya kerajaan sudah ada tempat. Itulah sebab mereka pindah ke rumah panjang. Rumah panjang adalah tempat sementara, tetapi sudah lebih daripada 20 tahun orang duduk dalam rumah panjang, sehingga hari ini rumah kos rendah tidak dibagi kepada mereka. Saya ingin tahu sampai bila mereka dapat menyelesaikan masalah perkara-perkara begitu. Seterusnya saya juga ingin mendapatkan satu penjelasan. Kita sudah jauh masuk ke dalam satu zaman yang sangat aman dalam masyarakat, tidak ada anasir-anasir yang subversif. Tapi kita sering menghadapi peneroka sentiasa mendapat ugutan melalui ordinan darurat. Ordinan darurat ini digunakan hanya semasa darurat, tetapi bila pihak bandaraya ingin mengosongkan suatu kawasan, termasuk kawasan kawasan pemaju swasta, ordinan darurat digunakan. Saya tidak faham kenapa satu undang-undang yang begitu represif masih digunakan terhadap warga negara kita. Kes yang saya hadapi di Batu Estate, di Bukit Jalil Estate, kedua-dua estate ini penduduk asli yang merupakan pekerja estate yang beberapa generasi duduk sana, mereka menerima notis pengosangan melalui ordinan darurat. Ini sebenarnya projek swasta yang tidak mengena dengan kepentingan awam. Saya tidak faham ada apa-apa hubungan DPKL dengan pemaju-pemaju ini sehingga kita keluarkan ordinan darurat untuk mengusir penduduk-penduduk di Batu Estates dan Bukit Jalil Estate sebelum satu persetujuan untuk memberi pampasan dipersetujui oleh dua-dua pihak. Yang saya juga ingin bangkitkan ialah di rumah kos rendah, iaitu tanah milik kerajaan atau DBKL. Setiap kali kita ingin menganjurkan sesuatu program, tuan milik tanah akan menyatakan syarat tidak ada unsur politik.
Ini termasuk ahli-ahli parlimen tidak dibenarkan untuk menggunakan premis atau padang rumah-rumah kos rendah PPR. Tapi kemutakhir ini terdapati banyak ceramah-ceramah umum yang dianjur oleh UMNO boleh mendapat kelulusan untuk mengadakan ceramah. Saya ingin tahu di mana kecualian badan seperti DBKL dalam meluluskan ceramah. Kalau sesuatu badan yang neutral, kalau tidak benar, ahli parlimen tak dapat, parti-parti lain pun tidak harusnya menggunakan aset awam untuk melakukan aktiviti politik. Dengan itu saya juga ingin bahawa pengurusan pasar malam didapati di di flat flats Intan Baiduri telah diberi kepada parti MCA, satu korporasi yang dimiliki oleh parti MCA dari Selayang, dibenarkan pegang permit menguruskan pasar malam. Ini saya sekali lagi tanya, apakah badan pengurusan DBKL yang menyatakan ada satu badan yang neutral dari politik, tetapi adakah ada dalang-dalang di belakang yang memberi tekanan kepada DBKL supaya mereka berkompromi dengan kuasa-kuasa politik. Saya tidak menuduh, saya menghormati kebanyakan pengarah-pengarah dan kaki tangan DBKL ini, mereka profesional dan tidak berpihak kepada mana-mana parti. Tetapi saya harap perkara ini, sesiapa yang memberi tekanan ini harus berhenti supaya mengembalikan profesionalisme pihak DBKL. Terima kasih.